إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وادخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين المتقين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الsyukur. Ya Allah, bagimulah segala puji dan segala syukur. Kita bersama lagi dalam halaqah kita di pagi ini bersamaan 17 Ramadan. 17 Ramadan kita hari ni. Alhamdulillah 17 Ramadan 1438 Hijriah. Hari nuzul Quran. Dia ambil munasabah tu. Dah. 17 Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia buat hari kebesaran dia. Alhamdulillah. Kita besar dari bulan Ramadan mari baru ni lagi. Kita bersungguh dengan Ramadan tu. Bila Ramadan nak mari tu kita bersungguh dah. Itu pun tanda kata kita menyambut kedatangan Ramadan dengan sendirinya kita menyambut bulan Quran. Bila kita besar pada Ramadan ni mata kita besar kepada bulan yang Tuhan turun padanya Al-Quran. Oleh itu munasabah tu, kita mai dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk dalam tafsiran kita dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Dalam kita duk kecil lama dah Al-Quran ni dalam majlis kita ni banyak kali dah. Yang belum pada ni biasa meriwayat dalam majlis kita ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ajar kita dalam baca Quran dalam rumah. So ada baca Quran dalam rumah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Rumah kita jangan jadi seperti kubur. Kerana kubur lagu mana kubur? Kubur pakai mati dah. Dah tak ada siapa dok pergi main mana situ. Dia tanya kita berapa kali sehari setahun. Apa kali dalam setahun. Kita pergi kubur. Tak je lalu nak. Tak ramai pergi kubur. Tapi kalau kita nak ramai-ramai tak pergi patah, pergi denak. Ada waktu denak tu 2 kali pagi petang kalau boleh ke. Puasa ni tak arut nak pergi acak-acak kali. Tempat ramai tu bukan di kubur dak. Tempat ramai ni kedah. Ada kedah tempat ramai ye ni. Tapi kubur ni
nampak kan mati dah sunyi. Nah, pergi sana di sedih kita. Nah, itulah sebenarnya. Lepas tu Nabi SAW ada satu hadis lain, Nabi kata, sebelum kita baca hadis ni, Nabi dah bersabda dalam hadis ni, Nabi kata, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Dah, kubur nanti senyap. Nah, tak baca Quran dalam rumah kita. Nah, hendaklah kamu baca Quran dalam rumah kamu. Kalau gitu, nah, kemudian dalam hadis kita baca saat ni, kita saat ni dah kita berserah atau Nabi suruh kita ni galakkan supaya kita ni ada baca Quran dalam rumah. Nah, bila kita baca Quran boleh gapo kata. Kan Nabi royak dalam hadis lain pula, Nabi kata, Nabi sabda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum." Allah, bukan sebaca saja dak. Banyakkan daripada baca Quran dalam rumah-rumah kamu. So dia banyak, bukan baca saja dak. Nah, baca sebentar-sebentar dak. Banyak. Aksiru, banyakkan min tilawatil Quran daripada baca Quran fi buyutikum dalam rumah-rumah kamu. Banyak tahu mana tu Jadi banyak tu. Nah, jadi banyak. Nah, kalau kita tengok orang ni nak terotak. Nah, pagi petang, tengah hari, ikut dah rumah. Tu ada rumah bila bunyi terotak. Nah, bunyi radio. Nah, kalau ada orang ju sikit tu bunyi radio ngajar. Nah, kalau tak ju mana tu dengar lagu. Nah. Kita ju duduk dalam dua tu. Nah. Dah. Kalau ada setengah-setengah tu kok sepanjang hari. Nah. Pasal radio tu kok ada masuk belaka. Nah, masuk belaka. Dikit ni lagu tu lagu ni sial lah, India lah. Nah. Melayu dah belaka dah. Tu. Nah, banyak kata bunyi dah. Banyak. Sepanjang hari duduk bunyi suara dalam rumah kita saat ni. Tapi kalau kita tukar jadi suara lagu-lagu saat ni jadi suara Quran pula. Nah. Hani nak kita tengok. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia banyak, banyak. Nah, aksiru. Nabi mai mula dengan banyakkanlah kamu min tilawatil Quran. Banyak ke apa? Daripada baca Quran. Daripada membaca Quran mana? Fi buyutikum dalam rumah kamu. Tu so. Nah, nama Nabi suruh baca dalam Quran dalam rumah kita. Lepas bacanya ana tu? Nabi suruh banyak. Patah kita lah nak banyak di mana tu? Pagi sekali, petang sekali. Dah. Dalam semaya kita pagi 5 waktu tu baca Quran tu. Nah, baca Quran dalam rumah tu. Nah. Kemudian bila kita baca Quran dalam rumah kita dah saat ni boleh gapo? Apa jadi dalam rumah saat ni? Fa innal bait alladhi taksuru fihi tilawatil Quran yaksuru khairahu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pula maka sungguhnya rumah mana yang banyak padanya baca Quran, tak kira rumah siapa, maka banyaklah kebaikannya. Dah. Bila rumah mana banyak baca Quran, maka banyak jugalah khair kebaikan dia. Nah, banyaklah kebaikannya. Allah. Nah, naklah kebaikan tu. Nah, siapa nak kebaikan, siapa nak khair, nak ke mana? Nak buat kan dia khair masuk dalam rumah kita. Gapo mana khair? Kecik Arab tu dah, belajar kecik Arab tu. Nah, khair mana kebaikan. Benda-benda baik. Tak kira baik kok mana pun tak kira. Nah, kalau rezeki murah. Kalau anak-anak juru. Dah. Kita orang segar-segar, sehat-sehat, tu baiklah ke tu. Nah, tak ada sakit, tak ada masalah. Nah, kalau mana itu baik. Nah. Kemudian Nabi kata banyak kebaikannya, kebaikan gapo gati. Nah, wa yattasi'u ala ahlihi. Yang keduanya selain pada Nabi kata baik dalam rumah dia, nah, kebaikan yang banyak dalam rumah dia saat ni. Yang keduanya Tuhan Nabi pada kita yattasi'u ala ahlihi. Yattasi' ni mana kata meluas ke atas ahlinya. Yattasi' dan meluas ke atas ahlinya. Apakah meluas ni? Meluas ni mata pada kita orang dak pada keluarga pun kena juga kebaikan atau rezeki ke luas rezeki ke mai pada keluarga kita. Nah, yang kedua. Yang ketiga wa tahduruhul malaikah. Dan malaikat-malaikat datang masuk dalam rumah kita. Nah, hadir malaikat dalam rumah kita saat ni. Malaikat mai duduk sekali dengan kita kata. Allah sedapnya. Nah, malaikat mai duduk sekali dengan kita, rumah yang baca banyak Quran, banyak baca Quran.
3 dah. Yang keempatnya wa tazjaru anhu syayatin, dan larilah daripadanya oleh syaitan-syaitan. Syaitan tak mahu duduk dalam rumah yang ada baca Quran. Khasnya surah Al-Baqarah. Itu hadis lain pula mai hurai. Nah, surah Baqarah ni syaitan takut nak, tak duduk dalam rumah. Nah, tak duduk dalam rumah. Ada kena hembak dengan ada setengah orang tu hembak dengan mokpek lah, zaman dulu mokpek panggil. Nah, lagi tidak mokpek betul ni dengar tak mokpek. Nah, bagi-bagi. Nah, dak dua kampung ni panggil mokpek. Nah, angin bomah tu malai pi panggil. Pada bomah tu mari tambah hatu. Nah, benarnya tak ada kena panggil bomah tu dak. Nah, rumah yang pada Quran dibacakan Quran padanya syaitan tak duduk. Wa yazjaru anhu asyayatin. Syaitan-syaitan tak lari daripadanya. Allah, 4 perkara. Nah, satu banyak kebaikannya, yang keduanya yattasi ala ahli, meluas ke atas keluarganya, dan datangnya malaikat-malaikat dalam rumah kita, dan lari syaitan-syaitan. Itu rumah mana yang baca Quran padanya. Kalau boleh baca banyak, Nabi kata aksiru, baca dengan banyak. Nah, baca dengan banyak ni kita baca katik, dia malah baca katik. Nah, dah. Kalau moleknya baca dengan rupa halaqah. Rupa halaqah pakat-pakat anak baca juga, anak cucu kita pakat baca juga. Buat halaqah kita buat halaqah masjid. Nah, buat dalam rumah kita katik. Tapi hak ni panggil cepak dengan keluarga. Nah, dengan keluarga. Anak-anak pandai belaka dah. Nah, Allahu akbar. Hatu kalaulah rumah mana yang baca Quran, Nabi kata, nah. Tapi sebaliknya ada rumah yang tak baca Quran. Wa innal bait alladhi la yuqra'u fihi al-Quran. Dan sebaliknya rumah yang tidak baca Quran padanya. Ada dalam rumah dunia ni dah. Tak ada baca Quran dalam rumah dia. Kalau baca bunyi Quran tu apa mati bunyi tanya kata mati lu dah kalau bunyi baca Quran dah. Allah, kena tukar ni, kena tukar panggil kaniyum lagu ni. Nah, rumah anda baca Quran, dia bunyi kata siapa sakit lah, siapa mati lah. Nah, dah. Bunyi lagu tu. Nah, la ilaha illallah. Dan dengan Nabi kata, dan sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Quran, apa jadi pada rumah saat ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yaksuru syarruhu. Yaksuru syarrahu. Banyaklah kejahatannya. Dalam rumah saat ni banyak benda jahat. Nah, tak kira benda jahat gapo tak kira. Nah, rezeki tak ada, payah rezeki kau gano. Nah, kalau payah, kalau ada rezeki pun jadi kriak seumur, jadi susah seumur. Nah, macam-macam adalah kejahatan dia. Nah, subhanallah. Yaksuru syarrahu. Banyaklah kejahatannya. Yang keduanya wa yadhiqu ala ahlihi. Banyak jahat tu solat yang kedua, dan jadi sepiklah. Nah, ke atas keluarganya. Sepik sini menata kriak lah dah. Lah keluarganya dah ada benda kriak, benda menyebabkan jadi yadhiq, jadi mendesuk ke atas keluarganya saat ni. Allah. Nah, satu dua. Nah, bala sebab tak baca Quran. Yang ketiganya wa tahjuruhul malaikah. Malaikat pun hijrah, tubik ada rumah kita tak sedek. Nah, dah malaikat tak duduk. Malaikat tak duduk. Allahu akbar. Malaikat ni makhluk baik sekali dah. Dan hak besar pulanya wa tahduruhu asyayatin. Dan rumah tak baca Quran padanya yang keempat ialah datanglah oleh syaitan-syaitan main duduk sekali dengan dalam rumah kita saat ni. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajar kita. Hadis rawahu Abdul Razzaq wa Ibn Abi Syaibah. Kita Quran ni duduk di mana-mana pun comel belaka dia. Duduk di mana molek belaka. Sebab tu kita tengok Quran turun bulan Ramadan. Apa mulianya bulan Ramadan? Dengan sebab turun Quran. Apa mulianya negeri Mekah? Dengan sebab tepat Quran. Di mana tepat ada Quran, di situlah jadi mulia. Apa jadi hati orang paling Nabi kata ana khairukum, orang paling mulia sekali adalah orang mana? Orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Belajar dulu. Belajar dulu. Kunti ditisu. Sebab kalau Quran duk pia, jadi molek ada benda tu. Quran duk mana, jadi molek ada benda tu.
Pak insya-Allah. Nah, kalau gitu kita tak Quran di kita lah hati kita, ubah Quran dalam rumah kita. Nah, ubah Quran di mana sajalah anak kita, insya-Allah akan jadi molek. Nah, insya-Allah semua tu akan jadi molek. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka hari ni bukan saja bulan Ramadan kita nak pesan dengan Quran. Nah, tapi kita nak pesan dengan Quran sepanjang masa. Sampai habis umur kita. Nah, habis umur kita. Dan kita nak pergi dapat balasan dalam Quran akhirat esok pun dengan balasan kita duk baca Quran, duk amal ayat Quran juga. Dah. Siapa kemak Quran nak jadi sayang kita, nah akan jadi syafaat kita insya-Allah. Nah, insya-Allah. Alhamdulillah hatulah ibu. Dah. Itu satu hadis molek yang kita boleh buat amal akak-akak sok buat amal dah. Bukan atas hari ni dak, tapi sepanjang masa ni. Dah, panjang masa. Dan ingatlah Nabi, nah banyak hadis-hadis Nabi dak royak Quran ni banyak pada kita. Dan lepas dah ni insya-Allah, nah lagu mana bila rumah kita ada masalah, ada panha, ada gapo, kita nak care ke mana? Care dengan baca Quran. Insya-Allah dah. Ambil Quran masuk dalam rumah kita dah. Nah, bukan orang baca, kita sendiri baca. Nah, kita dan anak cucu kita dan keluarga, ahli keluarga kita sendiri baca. Nah, insya-Allah di mana ada kejahatan, bila ambil Quran mari, kejahatan akan lari, syaitan akan lari. Nah, dan tu akan bawa benda-benda rahmat, benda-benda baik, kalau dah ada tempat situ pula insya-Allah dah. Ni alhamdulillah kita hok kecek ni bukan orang lain kecek dak dah. Nabi SAW, nah kita boleh harap benarlah. Nah, ada atau wahwih dak dah. Nah, benda kita kecek ini, benda kita royak ini benda hok sungguh. Nah, tak ada yang lebih sungguh daripada kita royak ini dah, iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, dan selagi nak apa dah nak kiring jadi amalan kita juga. Nah, kerana hari ni tu hari hari terakhir dah kita jumpa bulan munasabah Ramadan ni. Nah, lepas tu kita pada kita akan jumpa lepas ni pula lah. Nah, lepas Ramadan kan tahu dah panjang bagi kita. Nah, selagi bibuh yang kita nak buat mula di bulan Ramadan lagi, mula dengan Ramadan ni juga. Siapa tak mula lagi, dah siapa duk mula dah tu alhamdulillah kita jadi istiqamah berterusan insya-Allah, iaitu amalan Nabi pesan juga dalam amalan kita ini ialah amalan kita nak buat jadi boleh boleh banyak kebaikan. Nah, melalui semaya semaya sunat duha. Nah, semaya sunat duha awal atau sunat isyraq. Kok masyhurnya sunat isyraq dia panggil nah. Tapi dalam hadis sahih panggil sunat duha juga. Nah, sunat isyraq tu apa dah dalam hadis dhaif dia panggil hadis sunat isyraq. Nah, tapi dalam hadis sahih ni dia panggil sunat duha juga. Nah, mari kita dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan kepada orang yang buat ibadat waktu subuh. Nah, mai subuh dah. Nah, maka jangan kalau boleh tak ada gaduh gapo, moleklah kita Ramadan tak ada kena duk cara makan gapo dak ni. Dah bakal mula bulan ni halu dah. Nah, buat mula tengah bulan Ramadan insya-Allah. Nah, kelebihan orang nanti nak semaya duha, semenjak semaya sunat fajar. Nah, sudah semaya subuh gapo. Nah, angka tak gaduh campur menaga, nanti dulu. Nanti dulu. Dah. Aku tina jatuh apa boleh dua ni. Nah, tina jatuh. Dah. Ya. Sunat fajar ni, fajar mata subuh lah. Sunat fajar dengan sunat subuh ni hak telur dah. Cuma nama berlainan. Ya kerana tak masuk subuh mereka tu fajar ke? Sebab tu solat subuh tu benar diri tu dia panggil solat fajar. Solat fajar atau solat kerana tubik fajar. Nah, solat fajar. Nah, lepas tu sunat fajar ni ialah rebas subuh. Bukan belum rebas. Banyak ada peling duk tukar tu. Nah, sunat fajar ni ialah lepas pada rebas subuh dah. Dah. Belum subuh lah sunat sebelum subuh tu dah. Sunat sebelum subuh tu pun banyak dah pada ya dah. Allah, besar-besar saja nah kita ni hak Tuhan nak bagi kita tu dah. Amal kita dengar hadis. Nah, dua hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama kita dia panggil iktikaf selepas solat fajar. Dia panggil iktikaf. Nah, ulama panggil ni lah. Iktikaf selepas solat fajar, selepas solat subuh. Nah, dan mendirikan solat duha atau semaya duha.
Duk sudah sembahyang subuh ke apa tu. Nah, tak ada gimana. Nah, ada gimana, ada gaduh gimana, kena berzikir, baca Quran, apa saja. Tak ada kecek benda tak molek, benda dunia, benda siapa jadi kita lalai tu. Nah, tu. Syarat dia dah. Hang dengar dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan dalam hadisnya, katanya sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min salati subhi hatta yusabbihu rak'atai ad-duha la yaqulu illa khairan ghufirat lahu khatayah walau kanat aktsaru min zubadil bahr. Rawahu Imam Ahmad. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang duduk pada tempat semayangnya, musalla dia panggil, sama ada masjid atau musalla tempat kita biasa semayang. Kalau kita balasa atau kita perempuan ni, tempat semayang kita semua tu dipanggil musalla tu. Nah, tapi tak samalah kelebihan dia tu. Nah, masjid besar tak sama dengan pahala dia tu, dia besar sikit. Nah, tapi yang pentingnya tempat semayang. Tempat semayang. Kalau kerajaan di masjid, kalau kita perempuan ni di rumah kita. Nah, menata boleh jugalah perempuan. Nah, siapa yang duduk pada tempat semayangnya ketika mana ia selesai daripada solat subuh. Sudah semayang subuh, duduk ada gimana. Nah, ada gimana lagi. Nah, hingga bila duduk situ tempat semayang ni sampai ia solat 2 rakaat duha. Dah. Hatta yusabbiha rak'atai ad-duha. Nah, sehingga ia bersolat 2 rakaat duha. Nah, lama juga tu dah. Kita sembahyang subuh berapa? Pukul berapa lah ni? Pukul 5 dah. Kita kata pukul 5. Pukul 5 tu duduk. Nah, duduk siapa? Lah ni pukul 20. Nah, dia tukar sok masa tu. Nah, ada 6:30. Dah, sejam lah duduk situ tu. Nah, sejam lebih kot lah. Nah, duduk situ. Kalau nanti tengok tu, ya duha awal, lepas nak matahari merah tu, naik dah matahari tapi merah lagi. Tak ngeduha lagi tu, tak semaya lagi tu. Situ masa tahrim dia panggil. Nah, haram semaya gapo situ, mai sunat dah. Nah, tahrim tu haram semaya. Nah, jadi habis merah tu, macam cahaya dia. Kita nampak, kita tengok situ dah. Nah, cahaya kan nampak macam tu, macam mula-mula macam tu. Duha dah tu dia panggil. Masuk duha dah tu. Nah, ada setengah tu dia semaya ke matahari naik tu. Tak kena mata dia, tak bukan tak masuk lagi tu. Nah, duha ni adalah lepas pada naik matahari merah tu, kemudian cahaya dia macam cerah dah dinding. Nah, kalau kita dalam rumah tu nampak dinding cerah mula-mula tu. Nah, yo dah. Dia panggil segala dah, matahari nak segala. Nah, tapi macam duduk rumah tu jadi matahari jiran ni. Nah, kalau dia naik matahari tu dinding jiran itu jadi cerah gitu. Cahaya nak masuk duha boleh maya dah. Ced dinding jiran ni. Nah. Ilah ni kena setengah. Lebih kurang gitulah. Atau ada tu awal sikit. Ada masuk dia musim kemarau malam kena tu masuk dah. Kena tu masuk dah. Nah, tengok takwim lah juga. Nah, tengok takwim. Menatanya pentingnya caranya. Nah, duduk lepas maya subuh. Nah, duduk situ dah. Qa'ada fi musalla. Nah, man qa'ada fi musalla, siapa yang duduk pada tempat solatnya, siapa tak kira. Nah, tak kira jatuh, tak kira tina. Nah, duduk pada tempat solatnya bila tu? Ketika mana ia selesai dari solat subuh. Nah, sudah sembahyang subuh. Sampai bila? Duduk pada mayat ni hingga ia bersolat 2 rakaat subuh. 2 rakaat duha. Nah, duha awal tu. Nah, duha awal. Nah. Lepas tu selama duduk saat ni buat apa tu? Tidak bercakap sia-sia. Tu syarat dia dah. Tidak bercakap sia-sia. Mana tahu kecek benar rai syarat tak ada. Kecek Tuhan ni gapo. Nah, boleh kecek tapi kecek ada sia-sia tak sih. Duknya zikrullah lah mana tak dah. Kecuali perkara yang baik. Nah, kecuali perkara baik. Ya kecek sana. Nah. Maka bos apa dia semaya sunat duha saat ni, setelah tu pun tak ada kecek benda baik, benda lain kecuali perkara yang baik. Maka semaya dia saat ni, selama duduk saat ni, nah, tuai pahala apa ke dia? Diampunkan baginya akan kesalahannya walaupun sebanyak seperti buih di laut. 2 rakaat
Nah, 2 rakaat. Tapi syarat duduknya lagu tu. Nah, duduknya lagu tu, cara duduknya ada, duduk tak ada duduk kecek benda lain. Hak tu syarat dia nak hak tu katik. Nah, cukup syarat dia lah. Kalau duduk kecek benda tu, ya kalau seorang tak jadi nak kecek mana. Nah, dah. Jadi ramai-ramai pi etika, kalau misalnya pi etika ni gak gudo. Nah, gudo. Nah, ya guna asal nak kecek lalu dah. Nak royak tu, nak royak ni. Nah, royak tak apa tapi jangan raih syarat. Nah, jangan siapa kita terluput tu panggil. Nah, we duduk ali ku ingat tu juga. Apa wali? Ada kata ada syarat lah benar tak ada faedah, ada faedah. Tak boleh kau dah. Nah, kelik tu kelik kerana kita al-mulak kita nanti sini. Kalau tak ada gaduh pun nanti sini lalu. Dah. Hal tu tak khilaf dah. Tak khilaf dah. Nah, nanti di masjid lalu. Nah. Dah. Hati bang etikah tu. Engko tak ada gaduh pun ke? Ada gaduh pun. Pak kita ni gaduh seumur. Nah, gaduh seumur. Tak ada gaduh pun digaduh ke? Nah, tak sedap duduk. Nah. Jadi kita duduk dalam masjid ni, nak kan menjadi supaya ikan duduk dalam air. Jangan jadi burung duduk dalam sare gitu. Nah. Ni duduk dalam air, duduk dalam masjid, jadi burung dalam sare. Nak tubik seumur dah. Dah. Dia buat domel orang beriman duduk dalam masjid, supaya ikan duduk dalam air. Sedap duduk. Nah. Celah tu tak kena. Sebab tu dia belum pada lepas dah subuh tu lagi dah matahari. Dia panggil hak ni dah ada ni. Ni kata isyraq ni, isyraq ngah. Hak telur dah. Dah. Kalau dia semaya masa ni, nak dia semaya hak lain tak ada lah celah tu. Dia kan lepas dah subuh tu, lepas dah subuh tu ke masa matahari selagi matahari tak naik, dia panggil tu subuh. Subuh lagi. Tapi dia matahari naik, nampak benar, nampak nak apa naik, nampak merah bulat naik tu. Nah, matahari naik dah lah tu. Tapi masa tu habis subuh dah. Apa nak mahir tak boleh situ. Nak semaya sunat pun tak boleh. Sebab itu masa tahrim. Masa hari semaya. Ya masa tahrim ni 4 nah. 3 waktu masa tahrim. Masa hari semaya. Kecuali boleh semaya sunat boleh semaya sunat apa? Sunat tahiyat masjid tak apa. Lain pada sunat tahiyat masjid tak boleh semaya. Tahiyat masjid atas semaya kerana naik masjid. Pura khurub masjid ya. Nah, masa-masa mana pun tak apa, boleh semaya. Nah, tapi kalau kita ada dalam masjid, nak semaya masa ni tak boleh. Iaitu satunya naik masa matahari naik teh. Nah, naik merah ni. Merah atas ni rupa kita mesti tengok matahari naik. Kau kena kita tengok Phuket dulu. Kan kita tengok Phuket matahari naik. Nah, mau kita Belanda sini nah. Nak matahari merah bulat itu. Nah, tapi cahaya dari merah gitu. Tak boleh semaya pos itu tu. Dia panggil masa tahrim. Nah, masa tahrim masa haram semaya kata. Nah. Kalau kecuali semaya wajib. Tak ada semaya subuh lagi, tak apa. Nah, bangun lewat ngana, kena semaya mata dah tu wajib ni. Dah. So tak boleh semaya masa tu. Tengah hari pula, so lagi masa tahrim matahari matahari macok tu panggil, matahari pacok itu. Matahari diri. Nah, pukul 12 cuk. Nah, panggil tiang terung tu. Nah, tiang terung tu semua Nabi kata syaitan jalan belakang masa tu. Nah, syaitan jalan. Dia kena gelecah matahari sikit. Hatu zuhur lah. Hatu zuhur tu panggil. Gelecah matahari tu zuhur. Nah, banyak keliganya masa tak boleh semaya juga ialah masa tahrim juga ialah masa matahari jatuh. Ya benar semua matahari jatuh naik ada tak? Duk gata Nabi kata matahari duk celah tanduk antara dua tanduk syaitan. Nabi panggil lagu tu. Nah, mata merah duk gata nak jatuh tu. Tu haram semaya sunat gapo-gapo pun kecuali sunat tahiyat masjid atau semaya semaya wajib, semaya asar, tak ada semaya lagi asar. Pergi semaya matahari duk gata nak jatuh tu. Nah, dah. Tu nah semaya tak apalah tu. Nah, tak apa tu kata molek juga. Nah, tapi nak kata dah semaya wajib dah semaya lagi boleh semaya mata dah situ tu. Nah, lewatlah dah. Adapun semaya sunat kita tu sunat isyraq ni bukan masa tu dak. Isyraq cahaya macam tu mana isyraq. Isyraq sini maknanya macam cahaya dia terpancar. Tu mana isyraq. Nah, masa ni dah dah duha awal kita panggil duha awal. Nah, wallahu alam. Dah. Hak ni dah Nabi royak ni. Nah, hak Nabi royak ni hak dia dah. Nah, siapa semaya
nanti subuh, nah lepas mai subuh nanti waktu panggil dah. Sampai naik matahari hatta apa ni? Yusabbih rakaatai ad-duha. Nah, sampai dia semaya 2 rakaat duha. Nah, tapi syaratnya belum dah tu, celah-celah tu dia tak buat bukan lain, tak kecek benda sia-sia. Nah, maka diampunnya dosa dia kalau semaya 2 rakaat, tu ampun dosa dia sebanyak lebih banyak daripada buih di laut lagi. Allahu akbar. Masya-Allah, wi ada tak dah? Hak ni wi ada ni. Nah, kita perempuan di musalla, di mana tempat semaya kita. Nah, kita nanti tempat semaya kita. Nah, kalau lelaki di masjid. Nah, di balasa. Dia panggil musalla lah ke tu. Nah, tempat semaya kita. Nah, tempat semaya kita. Kalau kita mari masjid, kita perempuan mari masjid. Kedekat ni. Nah, kedekat ni tak ada fitnah gapo, tak ada susah apa. Nanti tu lebih molek lah. Kalau nanti tak ada wahwih lah. Nah, kalau kita nak syarat dia saat ni. Nah, syarat dia saat ni. Kan ada tu. Dah. Ada peling dah tu dah. Dah. Dengan sunat isyraq ni hak ni dah. Hak ni dah. Nah, wallah anta. Tapi syaratnya jangan semaya ke matahari duk naik tu. Nah. Banyak minum faham, minum nampak orang kita silap faham betul tu. Dia pergi semaya ke isyraq dia faham kata matahari naik hak tu, naik merah tu. Nah, dah. Hak merah tu tahrim. Nah, tahrim haram semaya maksud tu. Nah. Hasil lagi, nah, hadis ni hadis tullah juga. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kecik khas maya duha awal tadi juga, tapi maya 4 rakaat. Nah, saat ni 2 rakaat je. Nah, man sallal fajra, man sallal salla al fajra, siapa yang ada semaya subuh, semaya fajar, au qala al ghadah, apa ni semaya pagi tu, semaya subuh dah. Faqa'ada, maka dia duduk juga. Nah, fi maq'adihi, duduk tempat semaya dia saat ni, falam yalghu, yani dia tidak kewak benda lara-lara, benda sia-sia, yani lam yatahaddas bi syai'in min amri dunya, tak kecek benda-benda dunia. Deh. Ya tu benda lara, benda sia-sia ni kecek benda dunia dia panggil. Nabi royak tu benda kecek benda dunia. Tak pandai tu kita tu. Nah. Sebab kita jadi dunia habis dah. Kita di dunia habis dah kita. Nah. Wa yadhkurullah, tak kecek benda-benda dunia, lepas tu duk zikir pada Allah. Nah, duk zikir sama ada subhanallah ke baca Quran ke apa saja ikut. Nah. Nanti situ duk zikir pada Allah hatta yusalli ad-duha 4 rakaat, sehingga dia semaya sunat duha 4 rakaat. Kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuhu la dzambalah, maka keluarlah daripada dosa-dosanya seperti hari yang diperanakkan oleh ibunya, tidak ada dosa baginya. Allah. Nah, bagi orang semaya sunat duha 4 rakaat. 4 rakaat caranya ambil semenjak dari nanti lepas semaya sudut subuh tadi, dan nanti tempat semaya dia saat ni duk zikir dah, tak ada kecek muka lain. Lepas tu pergi semaya 4 rakaat. Nah, semaya 4 rakaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Tuhan ampun dosa dia. Nah, ya hadis macam ni waliknya hadis dhaif. Mana dah kalau dia mau kata hadis dhaif, ada ke apalah. Nah, yang pentingnya ada hadis sahih main pelagah ni pula. Nah, yang betul hadis ni Nabi kata Tuhan nak ampun dosa dia seperti habis dosanya daripada dia saat ni seperti budak baru beranak. Anak ibu dia baru beranak, gimana? Ada dosa tak budak baru beranak? Dah. Ni hadis orang semaya sunat duha dengan cara saat ni, cara yang tak ada buat gapo lagi lepas semaya subuh ni. Nah, duk zikir tu. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah saat ni tak ada lagu ni. Nah, iaitu Nabi kata siapa yang semaya sunat duha macam kita royak saat ni. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya Tuhan nak bagi pahala kita supaya kita buat haji, kita buat umrah dan haji yang sempurna. Tu pahala. Nah, kita nak buat haji ni buat umrah lah ni, kan buat umrah sekali tu jangan datang cangup cek men. Kau kata simen tu dah. Simen tu nak tambah lagi tu. Nah, cek men lah mudahnya dah dengan duit kocek dengan got tu kau ni dah. Cek men. Nah,
Dah. Cik men, tu pun tak leh lagi sempurna kedak hau. Tuan terima kedak hau umrah kita saat ni. Dah muka niat di rumah lagi aku nak pergi shopping. Buat tak sejak dah. Sampai apa aku kenal lah kalau orang mana muka tu. Aku pas mau shopping mana aku nak pergi shopping. Aku pandai. Tak usah tu ajak pergi shopping dah. Tak ada jiwa umrah. Tak ada duduk rumah niat di rumah dah. Nah, lepas tu nak pergi boleh umrah sempurna tu Allah alam lah. Nah, niat tu. Nah, innamal a'malu binniyat. Habis tak nah. Segala amal tu terhati pada niat. Nah, siapa niat nak pergi shopping boleh shopping. Nah, siapa niat nak buat umrah boleh umrah. Allahu akbar. Tak usah ajak pergi umrah buat shopping dah. Nah, apa dia tu geng tak usah tu pandai. Itu tahu jalan dia nak pergi beli. Nah, Allah nak buat ibadat dah. Nah. Tapi Nabi, nah, kita buat umrah 70,000 atau 200,000 haji ni belum tentu lagi nak tambah, belum lagi boleh sempurna kedak tu. Nah, nak sombun baik kedak tu. Nah, nak boleh mabrur kedak. Nah, tapi hak ni, nah Tuhan nak wihak mabrur. Bukan kata tak kena buat haji dak. Nah, tapi dia kata itulah caranya. Insya-Allah Rahman borahnya Tuhan kita. Nah, tak kita ya nak tak sih. Nah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah itulah amalan kita. Ya kita kat mari buat sama bersama lah. Mudah-mudahan Ramadan ni berkat bagi kita dan kita boleh buat mula rentun sing didi dalam hidup kita insya-Allah. Nah, kita mula dengan perkara yang baik dalam hidup kita. Nah, wallahu alam. Itu masuk tafsir kita pula insya-Allah. Nah. Allahu akbar. Siapa tak si benda tak benda baik. Nah, nak belaka. Apa nak buat ya tak boleh. Nah, nak buat dia payah. Nah, mintalah Tuhan tolonglah kami Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Malah doa ni pun Nabi. Nah, Nabi Hijaz baca seumur doa ni. Nah, Allahumma a'inni ala siyami Ramadan wa qiyamiha wa i'tikafil ashril awakhir min Ramadan wa tilawatil Quran. Tolong kami ya Allah supaya kami dapat berpuasa, berqiyam dan beriktikaf di 10 hari Ramadan iman wa ihtisaban, dan tolong kami supaya kami dapat baca Quran dan banyak-banyak lagi amalan-amalan Tuhan minta tolong Tuhan. Nah, nak belaka tapi mengatur dekat habis lagi. Setengah Ramadan dekat habis lagi dia mengatur lagi. Tak kena mai chin, jangan mai chin kap Ramadan kita ni dah. Setengah Ramadan dah. Ni Ramadan dah 15 hari lagi tak apa dah ni. Nah, ada lagi dalam 12 hari, 13 hari tak apa dah. Nah, Allahu akbar. Tuhanlah rahmat pada kami semua. Tuhan terimalah Ramadan kami lepas dah dan Tuhan tolong supaya kami dapat sempurnakan amalan Ramadan ni. Nah, insya-Allah. InsyaAllah ya Rabb. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masuk 5 ayat dulu gini. Nah. Kita mula dengan 5 ayat surah An-Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca surah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa busyra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Nah ayat ni dah mesti silap sikit. Itu maqta' ayat
cerita ayat kita nak mengaji dalam mula dengan daripada ayat 1 sampai ayat 6 ni, satu perenggang daripada ayat cerita surah yang kita nak baca dalam surah 6 dulu ini. Nah, orang ni kita ngaji sebelum ada kita masuk ayat sana ni, kita ulangi sikit. Nah, kata surah 6 dulu ni masa mana turun pada Nabi kita? Nabi duduk di Mekah ke di Madinah? Baca lagu mukadimah dia orang ni. Baca dah. Nah, Nabi terima wahyu dalam surah 6 dulu ni masa Nabi duduk mana? Masa Nabi duduk di Mekah. Nah, belum lagi Nabi hijrah ke Madinah. Nah, mata ayat ni ayat Makkiyah dah. Ayat Mekah. Surah 6 dulu ni ayat Mekah. Kita faham dah kata ayat yang mengandungi ajaran tentang akidah banyak. Ada wayah akidah banyak. Beki akidah, beki hati. Nah, 13 tahun beki hati ni payah sikit. Nah, kena guna masa lebih banyak daripada nak buat amal. Nah, pak petibat. Ada sebanyak 92, 3 ayat. Nah, nama surah ni namanya An-Namlu. Apa nak An-Namlu? Sumu. Tahu belaka dah tu dah. Bertemu mula nak tanya kau nak mula, temu kau nak kau kedah tanya pula. An-Namlu mana? Nah, sumu. Al-Filu gajah. An-Nahlu lulu belaka. An-Nahlu adalah Quran kita tak ngaji lagi surah ni. Nah, belum pada surah Kahfi nak depan kan. Nah, ada lagi ibu, nama menata juga. Nah, dalam Quran Tuhan namakan banyak ekor ibu menata, Tuhan namakan nama surah dalam Quran kita ni. Nah, An-Nahlu gapo An-Nahlu? Madu lebah madu. Lebah madu. Anda dah tu. Alhamdulillah. Allah lama duk sayang. Tak kala tahu An-Nahlu Al-Filu saja ya dah. 20 tahun dah. 20 tahun ni kita ni dah. Sepatutnya kena tahu lebih banyak lagi dah. Mukminin pada muttaqin mana kena reti belaka dah khamsab hok dia ni. Gapo mana mukminin, gapo mana muttaqin. Biar disalah umi juga tu, kita tak ada tekan mana dah ngaji lepas telinga gitu tak usah dah ngaji lagu tu rugi ngaji nak pandai tak dah wilka kata alhamdulillah itulah ibu. Surah An-6 dulu yang kita baca saat ni ada ayat dulu saat ni. Allah Subhanahu Wa Taala mula surah ini dengan huruf hijaiyah, huruf ngejo ke panggil huruf ngejo apa yang cenak dalam Quran kita ni ada alif bata sampai ya tu. Dan tapi di sini ada Tuhan mula surah dengan ta sin. Sin ke sin? Sin ke sim? Sin. Sin. Nama ta sim. Tak tahu tuan buting agapo jadi sepenuh tahan baca nu kau ada apa sebab tu kena baca alif bata tu lah ni yang mari hijau kita sebaca jadi alif bata sa supaya nak buti kena mim mim kata mulut guru duk ngajar tu mim qaf sad apa kena bunyi lagu tu nya dulu sa ba sing tahu mesti mana alhamdulillah tak ada dah ngajar lagu tu tujuannya sana tujuan nak kena sini dah kita baca sana alif bata tak kena dia mari salah sini dah alif banyak mana baik kita alif dah alif tak jadi alif itulah dah sikit-sikit huruf dua huruf Allah Taala mula huruf hijaiyah di depan huruf muqatta'ah dia panggil mutaqatta'ah dengan dua huruf ni supaya yasin hak ni tasin yasin hak ni tasin ta dua huruf dua harakat sin dan sin kemudian apa makna dia kita reti dah ngaji lama dah kata makna dia surah Tuhan wallahu alam Tuhan nak gapo maksud dia surah Tuhan. Sebab dalam Quran kita ni bukan satu sini saja dak mula dengan huruf hijaiyah, ada sebanyak 29 surah dalam Quran kita yang sebanyak 114 surah ni ada 29 surah yang mula dengan huruf semata-mata. Kita ngaji tak rinuh dari awal surah Baqarah sampai kita tengok kaum duduk situ.
Yang pentingnya bila nak kali, tiap-tiap kali bila Tuhan mula dengan huruf hijaiyah, tapi sebab lepas pada tu Tuhan akan kecek Quran. Macam Yasin wal Quranil Hakim. Alif lam mim dzalikal kitab. Tuhan kecek Quran. Soalnya ulama ni, tafsir ulama kata seolahnya mereka kata Quran ni mula daripada huruf hijaiyah ni lah. Ditarkib, dijadikan surah ayat-ayat Quran saat ni. Dah. Ayat Quran dimulakan daripada huruf alif bata ni lah. Huruf hijaiyah ini. Dijadikan ayat-ayat, jadikan Al-Quran, sebuah Quran ni. Sebab itulah dalam ayat ni pun serupa juga. Lepas tu kecek Tasin. Masa tu bila Nabi baca ayat ni, orang kafir dia kata dia bijak pandai sangat dengan bahasa Arab dia tu. Tak reti juga pun. Nama Muhammad kecek. Muhammad ayat gapo ni? Tu salah satunya ulama kata hikmat. Tuhan nak pelemah orang kafir. Orang bijak pandai dia kata dia tu bijak sangat, tapi bila Quran mari tak reti. Ada gah dia tak reti pun. Salah satunya hikmat. Tuhan mula dengan huruf hijaiyah ni. Macam surah Maryam kita tak ngaji lagi dah. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf, gapo tu. Sebanyak-banyak ada 5 huruf. Sekurang-kurangnya ada 1 huruf. Tu kita boleh pergi tengok semula dah. Kemudian Allah SWT sebut dalam tu, Tuhan nak ayatnya. Kalau Tuhan nak ayatnya gerai, bukan nak ayat hani dak. Kalau kita tak tahu situ tak apalah, kita tahu hal belakang tu. Tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Masya-Allah. Ini tilka kata ini ialah hak Tuhan nak ayatnya. Duk hadap kau ni dia. Masa kita. Ini ialah ayat-ayat Al-Quran. Allah lepas dah Tuhan ayat ni mata kalamullah dah ni Tasin ni. Siapa nak buat tak boleh Al-Quran tu. Kalau baca makna tak tahu, biar tak suruh baca. Takutnya kata gitu. Ni ada orang yang kata main royak gitu kita. Dia tak ada pun tak reti ni makna ya. Takutnya buatnya pahal lagu tu. Tak boleh. Sebab ni ada kalamullah juga. Tasin, alif lam mim nun sad gapo tu alif kalamullah. Qaf. Nak ubah tak boleh. Siapa ubah cycle saat ni kufur dia. Sebab dia ubah Quran sebuah ni juga. Auzubillah min zalik. Oleh kerana kita tengok dah bila orang ubah Quran ni supaya Yahudi Kristian, dia ubah kitab dia bab di kafir tu. Padahal dia ada kitab, dia percaya pada Nabi, percaya pada Allah, tapi masih lagi di kafir. Sebab apa? Sebab dia sunah sini. Dia mari dak plan, mari dak backing Quran kitab tu. Dah. Tak banyak kali sebuah satu huruf ya. Auzubillah min zalik. Allah. Surah Tuhan tu dah wallahu alam. Tilka. Soalnya Tuhan nak ayat atas Tasin salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah ni dijadikan kitab Quran, dijadikan ayat-ayat Al-Quran. Ini ialah ayat-ayat Al-Quran. Tuhan panggil ayat-ayat Al-Quran dah. Wa kitabim mubin, dan kitab yang jelas nyata, juga kitab yang jelas nyata. Jelas aku mana? Ni ayat, ayat ni sikit-sikit ni. Capur ayat semua ni jadi sebuah kitab. Ayat yang masih sikit-sikit ni jadi banyak-banyak jadi sebuah kitab. Tilka ayatul Quran. Inilah ayat Quran. Alhamdulillah ayat Quran. Kita boleh dengar ayat Quran. Quran main mana? Hang tak ada ayat lagi sini. Wa kitab. Ayat wa kitab. Ayat mana ayat? Ayat ni. Kecik pen ni. Sekelam 1 kelimah, 2 kelimah, 3 kelimah tu. Jadi ayat. Ayat. Wa kitab, dan juga kitab. Quran dan ayat Quran dan kitab ni mubin. Mubin artinya jelas, nyata, cacing. Alhamdulillah. Tuhan ayat kata gapo? Yang ni nyata sini ialah kandungannya dan kebenarannya. Isi kandungnya dalam ayat Quran, dalam kitab Quran ni jelas, nyata. Yang ni jelas nyata nanti cerak. Tak ada wahwih dak. Tak ada semabur dak. Tak ada kata mari mana, ada jaga apa.
Tak ada lah kitab ni lebih dalam dunia ni nak lebih jelas daripada Quran. Nah, tak ada dalam dunia ni nak pergi lebih jelas dan lebih cerah pada Quran. Masya-Allah, benda molek dengan kita. Nah, kalau kita ngaji seumur dah Quran ni benda hak paling tak ada nak royak, tak nak pergi banding rega. Nah, Ar-Rahman 'allamal Quran. Nah, satu rahmat Tuhan besar kepada kita. Iaitu dia ajar kita Quran, pandai Quran ni, boleh ngaji Quran. Nah, la ilaha illallah. Orang lain tak ada agama, kita tak ada rega mana kerana kita besar dalam Quran dan tak ada nampak rega mana. Nah, boleh jadi kerana kita tak ada rega mana tu, kita tak reti makna kata. Tak tahu kata ada gapo benar rega dalam ni. Nah, dah. Subhanallah. Ada dah. Dunia nak kiamat dah. Kita kena ubah suai dah kita ngaji Quran ni dah. Kena ubah dah. Kena ubah ngaji cara. Nah, bahasa ni lepas dah mida seru pada siapa-siapa ada kuasa, ada boleh kebolehan. Nah, kerana kita lah ni di negara tu dah ngaji dengan umi dah ngaji lagu ni dah. Siapa nak lebih pandai lagi, nak wikam tokan lebih pandai bahasa Arab. Nah, kita ada ngaji di Islam Quran Center di Naro. Nah, mi tolong jadi Kusnawi. Nah, Quran Center Naro tu dia buat ngaji ajar siapa nak pandai Arab, ngaji kam Arab tu. Nah, kalau tak saya ngaji gipat dia, boleh ngaji tangklai, ngaji ngagon ni. Tempat kita pergi barang ni. Ya ada orang Quran, orang Arab, orang tajwid gapo tu. Nah, wisung ke nampak atau kita nak Quran. Nah, we nak Quran, we nampak Tuhan ada peramal kita ni. Tuhan nak kenal kita atau kita ni nak setara mana kita Tuhan. Nah, tak ada dah orang nak pada Quran ni tak ada. Nah, Tuhan nak harga dia setara mana, gaji mahal setara mana tu tak nak royak nak giban ni tak boleh. Apa Nabi kata khairukum, khairukum. Nah, ada dunia ada gapo pun ni kalau tak ada Quran ada kita, tak pandai Quran, tak ada khair. Tak ada kebaikan lagi. Nah, sebab tu ibu ni nampak sungguh dah kita dengan Quran ni. Nah, mari dah sini. Mari dah sini. Tak lebih lagi. Sini tu mi hajar kadang-kadang sikit benar mungkin tahu sikit. Nah. Siapa nak lagi dah? Siapa nak tahu belajar banyak lebih lagi? Nah, kita pergi ngaji, kita boleh ngaji di Quran Center seminggu sekali tak apa dah. Rehat ke? Nah. Ya. Insya-Allah. Nah, niat tu boleh dah tu dah. Nah. Alhamdulillah. Mungkin gapo dak dia mengerti banyak. Nah, boleh ganti dalam ni. Nah, tu lah. Nah. Ni seorang letih benar nak hungar kau ni nah. Nah. Tak ada saing, tak ada gu dan nak orang itu. Nah. Alhamdulillah bibuhatulah Tuhan sedih melepas tu ayat ta sin huruf ta huruf sin, maka tu kata ini ialah ayat-ayat Quran. Kita bahas sini soalannya Tuhan ayat kata ayat Quran ni apa ada bahasa Arab ni lah. Nah, bahasa huruf hijaiyah ni lah. Dah jadikan kitab sebuah. Nah, wa kitabim mubin. Alhamdulillah. Dalam Quran ni, dalam kitab Quran ni ada gapo? Gapo faedah dia? Nah, Quran ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ayat lalu dah kata, kitab Quran ni, nah, selain pada dia jelas nyata, cerah, benar, tak ada benda sikit abut dalam Quran ni. Quran juga akan menjadi hudan wa busyra lil mu'minin. Hudan wa busyra lil mu'minin. Quran ni faedah dianya dua. Satu menjadi hidayat, petunjuk. Quran menjadi petunjuk pada kita. Nah, gapo kita tak reti lah hidup kita dan memangnya banyak tak reti dan sebab itu jadi kita tak reti. Nah, kita betul 40,000 tak reti ke sekarang. Nah, maka Quran lah jadi petunjuk. Nah, nak buat gapo tunjuk habis. Nah, tunjuk pada kita. Cinam tunjuk pada kita. Nah, hudan. Nah, hudan tu mana hidayat. Kita orang hidayat. Nah, hidayat petunjuk. Alhamdulillah tak ada Quran. Waktu kata tak ada Quran gua atas tu. Nah, wak ni macam-macam dia sebab tak ada petunjuk. Nah, hidup dia tak ada petunjuk. Dia wasal molek gua ni wak gua ni. Nah, asal molek gua ni wak gini. Dah. Wak atuk panggil ngomngai, hak tu panggil ngomngai. Nah, ngomngai lah rekoh gitu, rekoh gini. Dia tahu kata Tuhan hak jadi dia suruh wak gapo. Sebab dia tak ada ambil petunjuk daripada Al-Quran. Padi Tuhan hantar Quran mari dah, amun nak wak gapo atas dunia ni, ambil berlandaskan kepada ni kuma dia. Quran ni ada kuma hidupmu. Nah,
Kuma ni semua ada kuma belaka. Kuma ni surat ke panggil gapo so kita Melayu, katalog tu bahasa Inggeris juga. Nah. Kuma ni mata surat yang kita buat pedoman dah. Surat pedoman. Nak buat gapo. Nah, nak hidup aku mana, nak nikah aku mana, nak cerai aku mana, nak perak anak aku mana, nak pakai aku mana. Hak tu minta kejak seumur dah tu. Nah. Lah Quran ayat habis. Duk mana aku duk baca selama tak temu. Nah, dah duk mana. Ya Allah. Lah ayat habis. Nah, hak tu minta ayat tu. Lah Quran hajar kita nak menyusu anak apa tahun. Quran ayat. Nak masuk rumah orang kena wisalah aku mana. Quran ayat. Allah. Nah. Subhanallah. Hatulah hudan dia panggil. Dah petunjuk. Nak nego aku mana? Nah, nak nego aku mana? Nak berita aku mana? Subhanallah. Duk mana ayat tu? Duk mana ayat tu? Nah. Hudan dalam Quran ni kita lepas jelas dah tu ada petunjuk, menjadi petunjuk hidayat. Nah, apa yang lagi selain pada jadi petunjuk hidayat pada kita, Quran juga menjadi busyra wa busyra dan berita gembira. Quran menjadi berita gembira. Kaudi. Dalam Quran ada berita gembira. Nah. Dah. Berita gembira sini mana apa? Bawa berita gembira. Ada kaudi dalam Quran ni. Nah. Tapi bukan untuk semua. Hudan wa busyra ni cepat kepada lil mukminin. Bagi orang beriman saja. Bagi orang beriman ya boleh guna Quran ni sebagai petunjuk dia, sebagai berita gembira bagi dia. Nah, lain pada orang beriman tak jadi tosir Quran. Boy nak buat apa-apa tak beriman tak tosir dulu lagi Quran. Nak dengar hamba telah nak turut, nak dengar apa tosir. Nah, ada dalam kawasan kita ni kita duk ngajar 20 tahun lepas dah, tak je mai dengar pun. Mereka nampak dia, maka tak je catat nama dia dalam buk mereka. Kata dia marintah masjid kita. Nah, 20 tahun. Tak usah mai dengar. Allahu Akbar. Nah, la ilaha illallah. Nah, kau naik dengar juga patut tak usah mari dah, tak apa dalam mari dah juga. Nah, dah. Alhamdulillah, syabas. Tahniah kepada orang yang duk istiqamah. Nah, pada negeri yang istiqamah selama 20 tahun pada. Nah, masya-Allah. Ada setengah-setengah tu ambil tengah duk ngaji. Masya-Allah, Tuhan rahmat. Nah, Tuhan rahmat pada orang Tuhan. Nah, Tuhan ambil tengah duk ngaji. Masya-Allah. Nah, kita nak mati dalam duk ngaji. Nah, tu apa dosa orang duk ngaji. Nah, masya-Allah, mati tak jalan ugamu panggil. Nah, alhamdulillah. Nah, bagi siapa semak nama dah jangan cabut nama. Boleh syadah dulu nah. Jangan malaikat cabut nama kita dah. Itulah dua nah tu kata Quran ni menjadi hidayat, petunjuk, nak kata nak buat apa-apa berlandaskan kepada Al-Quran. Nah, bukan kata nak buat ikut asal nafsu nak. Ya ada gitu. Orang tak ada Quran ya, nafsu hidayat dia. Nah, nak buat apa? Awak sekene ni. Dah. Abang tepuk dah ada tanya selera halu dia. Nah. Dah. Tepuk dah ada tanya selera dia, dah tanya nafsu dia. Nah, tapi ndak kita orang beriman ni nak buat apa? Quran ayat ke apa? Tanya situ dulu. Tanya situ dulu. Mungkin nak pergi selamat ni. Nak pergi selamat. Nak pergi selamat ni Allah. Ada ke orang nak pergi tak je pergi di Chiang Rai. Naik kereta kat kita ni. Lah ni ada gapo panggil? Gapo dah? Pedoman jalan tu, gapo dah kereta tu. Tak ingat nama dia, tak jadi guna mana tu. Nah. Kau tu tunjuk jalan dia tu. Dah. Gapo dia panggil? Tak ingat nama dia. Tak ingat nama dia. Itulah dia. Mana kata tiba-tiba ada dah petunjuk jalan ni. Nah. Dia tunjuk tengok mana akak ni. Nah, kita nak segi. Nak pergi kot lain dah. Klik naro semula. Nah. Dia nak pergi pakok isang tu. Nah. Nak pergi kot partner, nak pergi pakok isang tu. Nah. Tak turut pedoman bang. Tak turut pedoman. Alhamdulillah. Pak kita nak pergi akhirat, tak dunia sesak dah. Pak nak pergi akhirat nak pergi kena kok mana. Nah. Itulah tu kata tapi hudan wa busyra lil mukminin. Nah. Petunjuk dan berita gembira. Berita gembira sini atau royak berita molek-molek. Nah, berita baik-baik. Berita baik gapo sini? Iaitu baik bagi orang yang ikut dia ada bagi percaya padanya dan buat amal dengan ajaran Quran ni. Nah, seperti mendirikan solat,
mengeluarkan zakat, ada ayat ni turut belaka. Nah, cari pada akhirat, cari pada hari bakit dan balasan amalan semua tu ayat belaka tu. Nah, tu berita gembira. Nah, maka menjadi menjadi berita gembira kepada orang beriman, bagi orang beriman. Kalau orang tak beriman, dah Quran ni tak pakai juga. Dia tak tengok, tak padu pun. A'udzubillah min zalik. Nasallallahu salamah. Siapa orang beriman? Siapa orang beriman? Macam mana kata dia tu orang beriman? Nabi kata, Tuhan kata, Quran ni akan jadi pedoman dan berita gembira kepada orang beriman. Pasal apa orang beriman? Lagu mana orang beriman? Di sini Tuhan sebut. Nah, Tuhan pun ayat hurai. Tafsirkan kepada kita, orang beriman ni ialah nak cari dia alladzina yuqimunas solah. Tiap mula-mula. Orang beriman, orang ada iman. Orang percaya pada Quran, percaya pada apa saja Tuhan ayat ni ialah orang yang mendirikan, tetap mendirikan sembahyang. Cara tu orang beriman tu, mai tak tinggal tu, tetap mendirikan solah. Nah, yuqimun atau buat dengan badan, buat dengan hati, semaya. Nah, semaya dengan badan, semaya dengan hati. Bukan semaya badan saja dak. Nah, semaya malam-malam, semaya cilok-cilik, apa semaya, bukan yuqimun lah gitu. Nah, orang beriman ni semaya tetap. Nah, tetap mendirikan sembahyangnya. Tu pertama syarat orang jadi orang beriman tu. Nah, apa dah? Sifat orang beriman. Yang kedua, wa yu'tunaz zakah, dan memberikan zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Zakat sebenarnya zakat harta. Nah, zakat harta. Alhamdulillah. Nah, dulu belum ada orang tahu keluar zakat. Nah, kita tengok rumah pak kita ni, keadaan kita, negeri kita susah. Nah, susah. Tapi bila berarti bila mula ada orang manusia, orang pak kita ni mula pandai keluar zakat. Nah, mula Tuhan rezeki buka pintu rezeki dia. Nah, kita khabar tak tu? Nah, hama dah kita khabar tak tidak, itulah Tuhan ada buat kita ni. Nah, tapi dulu kita tengoklah ni kesan-kesan kata tak keluar zakat. Getah-getah murah. Wadakan jadi tak ada harga. Sebab nah, kita tahu tak kata sebab apa tu wadakan tak ada harga. Karena wadakan dulu mahal ke. Nah, siapa tak buat zakat, keluar zakat dengan pertanian wadakan tu. Nah, orang getah tu tak ada mana punya keluar zakat dengan sebab dia ada. Lah ni Tuhan ambil kelik. Nah, kita tak khabar tu. Nah, tu Tuhan bala. Alhamdulillah. Mari kita keluar zakat. Nah, kita keluar zakat. Jangan keluar zakat. Nah, jangan tak keluar zakat. Nah, kerana zakat, keluar zakat ni salah satu daripada tanda kata dia ada iman. Nah, yang ketiga Tuhan sebut 3 sini. Nah, ambil rukun Islam 2, lepas tu ambil rukun iman. Nah, wahum bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka, sedangkan mereka pula percaya dengan yakin akan hari akhirat. Orang beriman ni orang yakin dengan hari akhirat. Ayat ni semai-semai dengan alif lam mim di awal-awal surah Baqarah tu. Dah, nampak tak? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimunas shalah ni ada seumur ayat. Nah, sebut atau beriman, maya tak ada, tak sebut. Nak tu sebutlah. Nah, kalau zakat ni kadang-kadang yu'tunaz zakah. Ada hak kali lagi ya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada itu kecek lain-lain bahasa tu, kata-kata dia tu. Nah, wa mimma walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang percaya pada kitab dulu-dulu dan kitab Tuhan pada nabi. Nah, wa bil akhirati hum yuqinun. Akhir ayat di awal-awal surah Baqarah tu. Nah, ayat surah Baqarah. Wa bil akhirati hum yuqinun wa hum bil akhirati hum yuqinun. Akhirah ni akhirat. Nah, hum mereka orang beriman ni yuqinun, yakin, cerak. Akhirat yakin, akhirat cerak ni penting juga. Nah, tanda kata kita yakin dengan akhirat, iaitu kita takut nak buat gapo amalan benda Tuhan larang. Tu kan yakin tu. Macam mana atau kita ni cerak ada lagi akhirat. Nah, itu kita tak tinggal semaya. Nah, kita keluar zakat. Dia pergi mari 200. Dia pergi mari 200. Nah,
Tak ada orang rajin semaya, tiba-tiba tak ada orang yakin dengan akhirat, tiba-tiba dia malas semaya. Nah, orang yakin akhirat ni, orang cerak akhirat banget. Nah, maka dia kena buat apa Tuhan suruh. Nah, tu Tuhan sepintas lalu, sikit-sikit. Nah, orang beriman, lagu tu lah. Inilah Quran, Tuhan nak beri pada orang beriman. Kenapa orang beriman? Tuhan ambil sebut 3 sifat dia. Satu, orang semaya, orang keluar zakat dan yakin hari akhirat. Nah, kemudian lepas tu Tuhan royak orang beriman, Tuhan royak orang tak beriman. Lagu mana pula perangai orang tak beriman? Perangai orang tak beriman? Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Allah dengar molek dah. Takut ada tadi kita ni. Nampak Islam dah luar tu. Tapi tak ada iman. Nah, Tuhan sebut tak ada iman akhirat so. Padahal iman ni kena ada nah. Rukun iman kena ada nah. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada hari kiamat, percaya pada qadar, percaya pada hari semua tu nah. Tapi sini Tuhan sebut innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Nah, orang tak percaya pada hari akhirat ni tak percaya pada balasan akhirat. Nah, tak percaya kata ada hari hidup semula lepas ada mati, tu tak percaya pada akhirat. Nah, mati jadi tanah. Nah, tu mana orang tak percaya pada hari akhirat. Nah, duduk boleh dah. Boleh duduk. Nah, boleh duduk. Waktu dia tak semaya, dia tak keluar zakat, dia janguk, dia gotu, dia gani. Nah, dia sombong, dia gapo macam-macam. Nah, tu tanda kata-kata akhirat. Sebab tu dia duduk atas dunia kan. Sedap dia duduk atas dunia. Orang tak percaya akhirat ni. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Takutnya. Nah, bila dia tak percaya pada akhirat ni, Tuhan buat kan ke dia? Kami jadikan Tuhan jadi dia tadi perbuatan buruk mereka kelihatan baik kepada mereka. Tuhan hias. Tuhan buat jadi Tuhan lepas dia. Tuhan tak cara ke dia. Nah, orang tak ada cara akhirat ni Tuhan lepas dia. Nah, ada peduli lah. Nah, sebab tu Tuhan hias jadi halak ke dia. Nah, zayyana hias zinah. Nah, Tuhan hias, yang ni Tuhan nampak comel bagi mereka, kelihatan mereka saat ni Tuhan nampak comel kepada mereka a'malahum pada amalan jahat mereka saat ni. Dia amalan jahat, tak semaya, tak kelubung, tak zakat, tak gapo semua saat ni. Tak apa, tak ada gapo. Tak ada sakit, Tuhan pun buat tak sakit. Nah, sehat molek, gemuk-gemuk molek. Nah, rezeki pun mari penuh tangan, nak gapo boleh. Allah. Nah, Tuhan nyuri sungguh ke dia. Nah, we kuno dia. Tuhan hias kepada mereka nampak comel benda jahat dia saat ni. Nah, sebab tu dia tak ada gaduh lah. Fahum ya'mahun. Oleh itu, tinggallah mereka meraba-raba dalam kesesatan. Duklah sesat tu. Duk gagal lah sesat je tu. Nah, orang tu royak tahu mana pun tak khabar dah. Nah, sebab dia nampak situ dah. Dia nampak baik. Payah ni takutnya nampak molek. Nampak comel amalan dia. Nah, tukih kerana orang tak percaya pada akhirat. Macam mana tak percaya akhirat? Tak semaya tak ada dah. Tak semaya, tak keluar zakat, tak saya kelubung, tak saya gapo semua tu tanda kata dia tak percaya akhirat. Nah, tanda kata tak percaya akhirat. Sebab anak orang percaya akhirat ni, dia semaya. Nah, dia keluar zakat. Tu ambil 2 tu dulu. Semaya sebagai pengukur panggil. Nah, semaya jadi pengukur kita. Nah, la haula wala quwata illa billah. Takutnya. Nah, Tuhanlah selamat kami semua. Selamatlah kami, anak cucu kami, ya Allah. Amin. Nah, maka duduklah dia dengan ya'mahun. Duduk dengan buta tuli panggil duk mengabur-ngabur, tak khabar apa. Nah, cuak tahu mana pun tak dengar dah. Nah, sebab dia nampak comel. Tu takut ni. Nah, Tuhan hiyah wik dia. Nah, Tuhan buat dia begitu dah. Auzubillah min zalik. Nah, maka apa jadi pada dia? Ulaikal ladzina lahum su'ul azab wa hum fil akhirati humul akhsarun. Tapi balasan tu ada ayat, mereka lah orang-orang akan dibuli azab seksa yang buruk di dunia. Tapi tu ayat di akhir ni, nah, tu lepas dia duk mengabur, duk gagal di dunia ini, tu panggil gagal, buta. Ya mahu atau buta, tak nampak apa. Nah, nampak dunia dia tu. Nah,
tunjuk tahu mana pun tak nampak dah. Ya mahun. Nah, auzubillah min zalik. La ilaha illallah, takutnya dah. Sebab tu kita kalau kita kecek lagu tu, atau dah tak semaya pun murah rezeki. Nah, dah. Kau dia buat amalan syirik, kau banyak rezeki dia. Dia tak tahu kata Tuhan dah lepas cala dia. Tuhan dah lepas dia dah. Nah, Tuhan lepas tali dia. Nah, supaya nak mari humil ni. Nah, mereka lah orang-orang yang akan boleh azab seksa yang buruk di dunia. Tuhan nak di dunia lagi dah temu orang lagu ni. Nah, sebab tu kita nampak gambar gapo, gambar benda-benda. Nah, ya Allah, su'ul azab ni tahu mana su'ul azab ni. Nah, jahat, kejahatan, seksa. Nah, azab seksa yang buruk di dunia. Tahu mana azab tu tak tahulah, wallahu alam. Nah, kita sakit gigi azab tahu mana dah. Nah, nyakit maring, nyakit tu, nyakit ni, ataupun apa saja. Nah, harta tak ada nak tolong kita, gapo semua tu. Nah, harta banyak, anak-anak cucu pada jahat. Su'ul azab belaka tu. Nah, su'ul azab belaka tu. Azab yang panggil kejahatan, azab seksa buruk belaka tu di dunia ni. Nah, la ilaha illallah. Tak dunia, dah tak dunia. Nah, tapi bukan semua dak. Kalau kita orang beriman dah, duk mayat dah, duk puasa dah, duk kelubur dah, panggil duk waktu Tuhan dah, kena lagi tu ujian pula dia panggil. Dalam bentuk ujian tak adalah, tak semua pun. Nah, ni adalah ramai-ramai tu, ni adanya kita seorang dua tu. Nah, itu bentuk ujian. Nah, tapi lagu ni nah, bukan ada apa su'ul azab sini, bukan lagu tu dak. Nah, su'ul azab ni jadi sungguh-sungguh. Nah, wahum fil akhirati humul akhsarun. Dan akhir ayat min bertis kat tu dulu gini. Nah, dan mereka pula pada hari akhirat esok tak habis. Bukan kata kena azab tak dunia Tuhan pada habis akhirat dak. Nah, tapi di akhirat esok pula humul akhsarun. Mereka lah orang yang rugi serugi-ruginya. Rumah besar 2-3 hotel, rumah dia tu, rumah dia, rumah besar saja, kebun dia tu, kebun dia. Nah, sepatutnya dia ambil faedah daripada dunia ni jadi kebaikan di akhirat. Tapi tak ada kebaikan bagi dia. Nah, tak ada kebaikan ke dia. Tak ada boleh tolong gapo harta dia. Nah, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Nah, tu kata tak boleh tolong gapo harta dia yang banyak, anak-anak dia ramai sangat. Tak ada boleh tolong gapo dia daripada azab Allah. Sikit pun. Nah, anak-anak tak ada punya pandang agama. Nah, anak tak punya pandang agama. Sebanyak tu anak jadi gotu, anak jadi gotu, kita nampak banyak dalam sangkun dunia ni. Nah, pangkat tinggi-tinggi, tapi bersapa mak pak, nah, nak mati ataupun mak pak mati, tak boleh cari orang. Nah, cari orang mai tolong. Nah, cari orang dah. Tak dunia kita nampak dah anak mak pak tak boleh tolong anak mak pak kan. Nah, anak-anak tak boleh tolong mak pak setara mana. Akhirat esok, nah, humul akhsarun, serugi-ruginya. A'udzubillah min zalik. Nah, sepatutnya dia ambil benda-benda hak tahu ke dia ni untuk jadi kebaikan ke dia di akhirat esok. Jadi modal dia. Nah, di akhirat esok. Sebab tu ini yang kita jadi orang rugi. Nah, orang rugi ni ialah orang yang tidak ada iman. Nah, tidak ada amal soleh. Nah, tidak rajin, tak rajin nak ajar orang, nak pakat-pakat wasiat sama sendiri. Bagaimana? Nah, dalam surah Wal Asri tu. Sebab tu dia kata orang tak rugi 4 perkara. Satu, alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, manusia semua rugi. Innal insana lafi khusrin. Rugi belakang manusia dulu ni. Kecuali illa tak rugi alladzina amanu. Orang ada iman. Nah, iman saat ni. Nah, iman pada akhirat. Bila ada iman, dia tak duduk, tak semaya ni. Nah, semaya baru kita kecek. Nah, wa amilus solihat, dia buat amal soleh, dia senyum. Habis tak ada senyum. Nah, habis tak ada nak sedekah, dia tolong orang. Nah, buat amal soleh. Nah, wa tawassaw bil haqq, dan dia pakai buat amal pakai ajar benda molek, pakai nasihat benda baik. Nah, wa tawassaw bis sabr, ataupun pakai nasihat benda sabar. Nah, 4 perkara ni insya-Allah amalan yang Nabi kata, Tuhan sendiri kata tak rugi. Nah, tapi orang saat ni harta dia banyak, dunia dia banyak, tapi dia berada orang rugi. Nah, sebab dia tak ada tak ada 4 saat ni. Mula-mula sekali tak ada iman. Nah, tak ada iman. Insya-Allah kalau gitu marilah kita beriman dengan ayat kita ngaji ini. Nah, percayalah kata Quran ni
sebagai hidayah pada kita. Nah, nak buat gapo-gapo turutlah Quran. Nah, sebutlah Quran ayat kata alhamdulillah itulah hak benar. Nah, tu kita beriman. Nah, tu kata sikit-sikit Quran, sikit Quran. Nah, ni ada banyak lagu tu. Malah dah. Nah, juru molek mu ngaji pun hari ya. Dah baca Quran dah kok orang. Dah. La ilaha illallah. Nah, itulah orang Islam kecek lagu tu. Nah, tanda gapo. Nah, la haula wala quwata illa billah. Itulah saja. Kita sudahi dengan ayat asal ni, dan insyaallah mudah-mudahan Tuhan berkat bagi kita semua dalam amalan kita ngaji ini dan jadikan balasan yang baik bagi kita di akhirat nanti insyaallah. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad wallahu a'lam. Min sudahi